Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, kalau bersedia kita boleh mula. Baik. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum insyaallah. Al-yawm insyaallah hari ini kita akan sambung lagi pengajian kita yang bertajuk ataupun bertemakan Hilyah Talibul Ilm, akhlak penuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, pada malam ini kita bertemu lagi insya-Allah dalam syarah Hilyah Talibul Ilm, yang mana kita bersama-sama dalam kelas pengajian Zoom kita dan juga sahabat-sahabat daripada IG Live kita. Selamat datang semua. Seperti yang sedia maklum, kita akan selang-seli pada hari Jumaat kelas Hilyah Talibul Ilm dan juga Talbisu Iblis. Kalau minggu lepas kita kelas Talbisu Iblis, pada minggu ini kita Hilyah Talibul Ilm. Baik, kita dah habis pada topik yang pertama. Kalau kita tengok Hilyah Talibul Ilm yang pertama ni adalah berkaitan dengan adab Talibul Ilm sebagai seorang penuntut ilmu, iaitu adab secara dia sendiri, yang ilmu itu adalah ibadah. Kita telah habis kat situ. Dalam fasa ini ada lebih kurang dalam 15 topik, dan pada hari ini kita akan masuk kepada topik yang kedua, iaitu ikutilah jalan para salafus salih. So yang ini kita seperti biasa kita akan bacakan dulu matan yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid di dalam kitab Hilyah Talibul Ilm, dan kemudian kita akan syarahkan. Baik, apa kata Syekh Bakar Abu Zaid? Qala Syekh rahimahullah. Yang kedua, ikutilah jalan para salafus salih, iaitu jadilah seorang salafi sejati yang menapak ataupun yang berjalan dengan jalan para salafus salih, iaitu para sahabat radhiyallahu anhum dan para ulama sesudah mereka yang mengikuti jejak mereka dalam keseluruhan aspek agama, baik tauhid, ibadah ataupun selain daripadanya. Sebagai ciri khasnya, jadilah seorang yang konsisten memegang teguh warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerapkan sunnah pada diri sendiri, meninggalkan perdebatan dan bicara berlebihan dalam persoalan ilmu kalam. Okey, kita stop kat sini. Kita akan hurai dulu insya-Allah dalam bab ini. So dalam apa yang telah kita bacakan tadi ada 3 poin penting. Yang pertama sekali, kita kena berjalan sebagai talibul ilm, kita kena mencontohi para salafus salih dalam segenap aspek kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena tinggalkan perdebatan yang tidak memberikan manfaat. Yang ketiga juga, kita kena hendaklah meninggalkan persoalan ilmu kalam yang nanti kita akan bahaskan sebentar lagi. Menyusuri para jalan para salafus salih. Siapa itu para salafus salih? Salaf daripada istilah bahasa bermaksud apa yang telah berlalu. Maksudnya kalau kita nak faham adalah ilmuwan generasi silam, ilmuwan generasi dahulu. So bila kita kata salafus salih, as-salih itu merujuk kepada orang-orang yang saleh. Maksudnya ulama-ulama daripada generasi dulu yang saleh, bukan yang taleh. Taleh ni yang tak elok lah. Sebab daripada generasi salafus salih dulu ada juga yang saleh, ada juga yang taleh ataupun yang tak saleh itu. Kerana boleh kita kata generasi para salafus salih yang terbaik adalah 3 kurun yang terawal, iaitu generasi para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian generasi para tabi'in dan generasi para tabi'in. Untuk sahabat-sahabat yang mungkin tak tahu apa itu tabi'in, sahabat, okay, kita rumuskan dengan kefahaman berikut. Sahabat radhiyallahu anhum adalah mereka yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mati di dalam Islam. So itu definisi sahabat. So kalau siapa yang bertemu dengan Nabi tidak beriman, maka dia bukanlah daripada kalangan para sahabat.
siapa yang hidup sezaman dengan Nabi tetapi tidak bertemu dengan Nabi SAW, ia juga tidak termasuk di dalam definisi sahabat. Tabi'in pula adalah mereka yang bertemu dengan para sahabat radhiyallahu anhum, beriman dengan agama Allah dan juga meninggal di dalam keadaan Islam. So itu tabi'in. Dan tabi'in juga begitu, adalah mereka yang bertemu dengan, yang sempat bertemu dengan generasi tabi'in, beriman, meninggal dalam iman. Okay, so itu generasi yang terbaik. Kata Nabi SAW, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi ataupun kurun adalah kurun aku, iaitu kurun yang aku hidup di atasnya, iaitu kurun para sahabat radhiyallahu anhum, thumma alladhina yalunahum, dan kemudian generasi yang seterusnya, thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang seterusnya. Jadi ini kita boleh katakan mafhum umum tentang apa yang dimaksudkan dengan generasi salaf. Itu generasi yang terdahulu. Kenapa penting untuk nak kita mencontohi mereka ini? Kerana mereka lah yang katakan sahabat radhiyallahu anhum. Mereka lah yang paling memahami agama Allah ini. Mereka yang berdamping dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang berjuang bersama dengan Nabi. Mereka yang menimba ilmu secara langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah tentu mereka lebih faham tentang agama ini. Mereka yang menyaksikan banyak peristiwa-peristiwa. Mereka lah yang generasi yang paling fasih, yang paling memahami bahasa Arab. Jadi sudah tentu kefahaman mereka terhadap agama itu mestilah diutamakan berbanding dengan lain-lain. Kerana itu kalau ada pandangan daripada para sahabat, maka itu antara satu hujah yang kita boleh berpegang dengannya. Kalau berlaku khilaf di kalangan para sahabat, maka di situ kita boleh melihat manakah pandangan yang lebih tepat. Itu secara umum kenapa mereka ini lebih baik. Datang generasi tabi'in, tabi'in juga sedemikian, mereka lebih hampir, maka mereka lah yang lebih utama. Pada zaman mereka ini terbukti segala kebaikan. Maksudnya daripada sudut agama, kredibiliti agama, sudah tentu generasi para sahabat itu tidak boleh dipertikaikan lagi. Daripada sudut adalah, yang kita panggil sebagai adalah, iaitu kredibiliti agama, takwanya, sifat-sifat yang terpuji, semua itu ada pada para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak bermakna mereka ini maksum daripada kesalahan. Itu adalah sifat bashar, sifat manusia. Tetapi kredibiliti mereka itu sudah cukup untuk meyakinkan kita tentang kejujuran mereka di dalam menyampaikan agama Allah ini. Kemudian generasi tabi'in, dan kemudian semakin generasi itu semakin jauh ke hadapan, maka sudah pasti kita akan semakin lemah. Baik, satu soalan daripada IG kita yang bertanya, macam mana kita nak tahu siapa betul, siapa salah? Okey, itu satu soalan yang baik. Macam mana kita nak tahu siapa betul, siapa salah? Iaitu melalui ilmu. Melalui ilmu. Jadi kita belajar baru kita tahu. Saya bagi satu perumpamaan. Kita adalah orang awam dalam bidang yang kita tidak kuasai. Alright? For example, myself. Kalau saya bukan orang yang mahir dalam bidang perubatan, bila saya nak tanya pandangan doktor, dan kita pun tahu doktor juga ada khilaf kan. Kita pergi kepada doktor ni, dia kata tak payah operate. Pergi kat doktor ni, kata kena operate. Pergi kat doktor ni, cukup makan ubat je. So, mana yang betul? So, saya dalam perubatan, saya adalah orang awam. Jadi, saya pun tak tahu mana satu pandangan yang betul. Kena operate ke, tak kena operate ke. Jadi, how kita boleh tahu? Kalau kita memiliki ilmu perubatan yang mencukupi, maka insya-Allah kita tahulah yang kita sepatutnya dah sampai tahap yang kita kena buat operation, ataupun cukup untuk nak kita melakukan like for example fisioterapi, ataupun mengambil ubat-ubatan herba dan sebagainya. Itu kalau kita belajarlah. Tetapi in this particular case, saya tidak mempunyai ilmu dalam bidang perubatan. Jadi apa yang saya boleh buat, iaitu kita kena merujuk kepada mereka yang boleh dipercayai, iaitu orang-orang yang pakar dalam bidang ini.
Mereka yang pakar ini orang yang boleh dipercayai daripada sudut kejujuran dia, daripada sudut keilmuannya, daripada sudut amanahnya. Maka mereka lah yang kita akan rujuk sesuai dengan firman Allah Azza wa Jal dalam suratul Nahl, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada mereka yang tahu sekiranya kamu tidak mengetahui. So the same thing di dalam agama juga, kita akan terdedah dengan pelbagai khilaf. Sometimes kita tak tahu siapa yang betul. Kita tak ijtihad para ulama, dia bukanlah nak kata mesti ada yang salah, ada yang betul pada setengah topik. Ada yang mungkin kedua-duanya tidak salah di dalam ruang lingkup ijtihad. Tetapi kita sebagai talibul ilm, kalau kita nak jadi orang awam yang sekadar untuk nak mengikut ataupun bertaklid semata-mata, bersangka baik, maka kita akan ikut sahaja tanpa kita faham. Tetapi kalau kita nak jadi seorang talibul ilm yang betul-betul faham, maka kita kena mempelajarinya, kita kena membuat perbandingannya, kemudian kita kena analisisnya, kita kena macam-macam step yang panjang kalau betul-betul kita nak faham. So the pilihan itu terletak pada tangan kita. Sama ada kita nak ikut sahaja ataupun kita nak truly understand. If you want to truly understand, it may take a specific maybe long time, but kalau kita nak follow, kita follow, maybe kita wrong, maybe kita right. So itulah kalau kita nak tahu dalam persoalan ini. And macam yang saya pernah sebut juga sebelum ini, kita dalam perbahasan agama jangan jadikan khilaf itu sebagai dalil. Maksudnya kalau ada satu-satu pandangan, kalau kita nak jadi talibul ilm, tak boleh kita kata khilaf. Kalau kita kata khilaf, maka sampai bila kita tak faham? Maksudnya kita tak akan mengasah qudrah, malakah kita, kemampuan, kekritisan kita dalam menuntut ilmu ni untuk nak meneliti mana pandangan yang lebih betul, apakah solutionnya. So sebagai talibul ilm, kalau orang awam tak apa, tapi kalau kita nak menuntut ilmu, maka kita kena bersedialah untuk nak memanaskan kepala kita supaya kita boleh belajar, kita boleh banding, kita boleh sampailah kita faham at least kenapa misal kata ulama A kata haram, kenapa ulama B kata harus, umpamanya. Kita nak faham. Once kita understand, then insya-Allah barulah di situ kita akan menghormati satu-satu pandangan yang telah dipilih oleh para ulama dahulu. Baik. So that's why apa yang kita kata dalam poin kali ini, mesti dalam ilmu kita pun belajar macam mana para salafus salih dulu, macam mana cara mereka menuntut ilmu dulu pun kita kena ambil teladan. Sebab apa generasi dulu ni lebih gempak, lebih hebat daripada kita dalam agama ni? Sebab mereka dulu mempunyai karakter, kita kata mereka mempunyai hilyah talibul ilm yang kuat, jauh berganda-ganda daripada kita. Himmah kita, passion kita dalam menuntut ilmu tak sama dengan ulama dulu. Kita hari ni kalau kita duduk sejam pun kita dah rasa cukup lama, dah penat, dah tak larat dah. Ulama dulu macam mana mereka struggle, macam mana mereka berkorban dalam keadaan zaman yang tiada kemudahan yang mencukupi seperti kita pada hari ini. Tetapi kesungguhannya itu tak boleh nak dibandingkan. Kerana kesungguhan itu Allah berikan barakah, maka mereka menguasai ilmu itu lebih daripada kita. Itu kalau kita tengok daripada segi ilmu. So baca kisah para ulama, dia akan memberikan kita motivasi, memberikan kita inspirasi dalam menuntut ilmu. Siapa yang mampu berbahasa Arab, bacalah Siyar Alam Nubala, bacalah kisah-kisah biografi para ulama yang lain. InsyaAllah tabaraka wa ta'ala kita akan mendapat motivasi dan inspirasi dalam menuntut ilmu. Dan barulah kita boleh compare di mana kita pada hari ini, sejauh mana, apa beza, kenapa mereka ini lebih hebat daripada kita. Itu daripada sudut ilmu. Daripada sudut ibadah pun sama. Ini kita kena lagilah dalam soal ibadah, kita kena ikut generasi para salaf dulu. Tengok macam mana para sahabat dulu dalam melakukan ibadah.
macam mana kadar kecintaan mereka kepada agama. Tetapi kadar kecintaan mereka pada agama tidaklah sampai mereka ini berlebih-lebihan, ekstrim, sampai mereka melakukan bid'ah dan sebagainya. Mereka juga tidak berkurangan, maksudnya tidaklah sampai tahap mengabaikan tuntutan agama. So pada generasi salaf itu banyak keutamaan, kelebihan yang boleh kita dapat. Kehidupan kita pun semua contohi, dan kita kena lalu di atas jalan mereka, insya-Allah. Kemudian poin yang kedua tadi kita sebut is kata Syekh Abu Bakar, seorang penuntut ilmu itu dalam mengikut jalan para salafus salih hendaklah dia meninggalkan perdebatan. Apa yang dimaksudkan dengan perdebatan dekat sini, iaitu perdebatan yang tidak mendatangkan faedah. Bukan semua perdebatan itu salah, bukan semua perdebatan itu baik. Ada diskusi yang baik, ada diskusi yang tiada kebaikannya. Kan? Kalau dalam Quran pun Allah perintahkan kita wajadilhum billati hiya ahsan. Berdiskusilah, berdebatlah dengan mereka ini dengan cara yang terbaik. Okay? But di sana ada perdebatan yang memberikan manfaat, iaitu perdebatan yang ingin mencari kebenaran, yang menggunakan uslub-uslub yang baik, yang bebas daripada sentimen-sentimen yang tidak baik. Tetapi di sana ada ciri-ciri perdebatan yang madmum, yang mana dicela antaranya kita nak melawan kebenaran. Kita tahu kebenaran, tetapi kita tetap juga dengan ego kita ataupun kekerasan hati kita untuk nak mempertikaikan kebenaran tersebut, yang mana Allah Azza wa Jalla telah sebut wajadilu bil batil liyudhidu bihil haqq fa akhadhathum fa kaifa kana iqab. Mereka itu berjidal ataupun berdebat dengan batil untuk nak menutup kebenaran, dan nantikanlah balasannya. Kemudian antara ciri-ciri perdebatan yang dicela, iaitu perdebatan yang tidak berlandaskan kepada ilmu. Yang tak dalam ilmu ni macam orang Yahudi dulu berdebat, ha antum haula hajajtum fima lakum bihi ilm falima tuhajjuna fima lakum bihi ilm. Allah mengancam orang-orang Yahudi yang tidak mahu berhujah di atas dasar ilmu. Sebab tu saya cukup tak suka kalau kata nak berdiskusi kalau ada diselaputi oleh sentimen-sentimen yang akan merosakkan diskusi itu sendiri. Dan bagi saya, kalau kita nak diskusi, only focus to ilmu, focus to content, fokus kepada hujah, that's all. Tetapi kalau nak berhujah, nak berdebat, tetapi ingin menimbulkan seperti kebencian, ingin ada elemen-elemen is you want to kill the character, ataupun kita cuba untuk nak semata-mata kerana kita tak suka pada dia, maka kita nak seolah-olah tembak dia, nak bash dia, maka ini perdebatan yang saya sendiri pun tak akan panjangkan. Sebab perdebatan yang membuang masa, kerana tak ada faedah. Mereka ini hanya untuk cuba untuk nak menjadi jago semata-mata. Hanya cuba untuk nak mencari kelompongan yang mereka lihat, dan tak ada fokus dia untuk nak mencari kebenaran. Tak ada nak kata siapa yang benar, kita akan ambil faedah daripada dia, tapi hanya cuba untuk nak membenamkan di antara satu sama lain. So this is something yang I think is not give any benefit, dan perdebatan yang harus ditinggalkan. Bila kita nak berhujah, fokus pada ilmu. Jangan nak membangkitkan sentimen-sentimen ataupun nak cuba melabel. Benda itu tak ada relevan pada argument. Maka at the end dia tidak akan membawa apa-apa hasil. Yang akan ada akan menjadi perbalahan ataupun sikap ta'assub yang boleh membawa melabel. That's it. So itu salah satu daripada ciri perdebatan yang dikeji. Yang ketiga iaitu bila kita dah tahu kebenaran pun kita tak mau nak follow. Yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyan.
Orang-orang kafir dulu Allah kata mereka ini suka berdebat dengan kamu selepas jelas kepada mereka akan suatu kebenaran itu. So ini kalau ada benda-benda ini adalah ciri-ciri perdebatan yang perlu kita hindarkan. Kalau tidak, memanglah sekarang ni kalau tengok macam ada lah kes baru-baru ni yang orang duk tembak-tembak saya tu sebagainya. Saya malas nak panjangkan pasal apa, dah agak dah benda ini nak panjangkan, dia hanya akan macam orang dia akan dia tak fokus pada ilmu dah. Dia akan bangkitkan sentimen, dia akan membangkitkan hujah-hujah falasi, tanggapan yang tuhmah, fitnah dan sebagainya, which is apa yang kita tak kata dia kata. Dia try to make it menimbulkan kebencian, try to untuk nak membawa nak pusing isu-isu itu. Apa yang kita tak kata dia kata, kan? Itu isu yang satu totally yang saya rasa tak perlu untuk nak dipanjangkan. Contohnya bila kata isu Nabi Khidir yang baru-baru ni panas itu, apa yang istilah bila saya kata tentang mitos itu berkait rapat dengan cerita-cerita yang mistik-mistik yang meliputi Nabi Khidir yang kita dengar turun-temurun daripada masyarakat, dan benda-benda yang itu kita tak boleh nafi, benda itu wujud. So that's what I call it mitos. Tetapi bila mana ada orang yang tak suka pada kita, try tu untuk nak membangkitkan kebencian pada diri kita, dia putarkan, dia akan kata kita memitoskan pandangan para ulama, kita menghina para ulama. Dia akan membangkitkan kebencian, benda yang kita tak kata, dan kemudian dia akan drag orang, dan orang pula faham dengan apa yang mereka ini faham, apa yang orang cuba fitnah ini faham. Bila kita berikan hujah, walaupun saya membalas hujah tanpa ada letak apa-apa sentimen, mereka cuma membina sentimen. Bila saya berhujah, mereka kata ini nak melawan ulama, ini menghina ulama, dia lebih pandai daripada ulama ke apa. Kalau nak bina, kalau saya kata nak main sentimen tu, saya akan bawa kata-kata para ulama yang lebih strict dalam bab tu. Kalamul Bukhari, kalam Ibn Jauzi, kalam Ibn Munadi, dan ramai lagi para ulama yang lain yang lebih keras. Lepas tu nak saya main juga sentimen. Siapa nak lawan Bukhari? Siapa yang berani lawan Bukhari? Kamu nak kata pandangan ni, kamu telah menghina Bukhari. Kalau saya main sentimen tu, hujah tak akan sampai, tak akan habis, tak jumpa titik temu dia. Sebab tu saya only fokus kepada dalil, argument, tanpa ada saya nak meremehkan, tanpa ada nak create hate, nak label-melabel. Bahkan saya ucapkan pada awal-awal tu, jazahumullahu khairan, semoga Allah membalas kebaikan kamu dan Allah memberi petunjuk kepada kita semua. Tetapi apa yang saya dapat adalah tuduhan-tuduhan, apa yang saya dapat adalah manipulasi fakta, apa yang kita tak kata, dan apa yang saya dapat is serangan kebencian yang cuba untuk nak membunuh karakter. So that's why I think saya tak perlu untuk nak panjangkan, kerana ia tak ada faedah. Buat diri saya pun tak ada faedah, tak ada benefit ilmu yang saya boleh dapat. Dan kalau tidak, saya orang yang suka pada diskusi. Saya orang yang suka untuk nak belajar, mencari satu-satu kebaikan, satu ilmu yang baru. But dengan cara yang salah, memang minta maaf, itu bukan cara saya. Kalau nak belajar, nak berdiskusi, biar dengan cara yang betul, barulah insya-Allah kita akan mendapat manfaat. Otherwise, no need. So itu antara meninggalkan perdebatan yang dikaji. Al-Imam Malik rahimahullah dulu pun pernah mengecam lah, ada orang yang suka sangat nak ajak bergaduh ni, berdebat, berdiskusi. Jadi Imam Malik kata, in ghalabtani, kalau kau kalahkan aku. Orang tu kata, kalau kau kalahkan aku ikut engkau. Lepas tu Imam Malik kata, kalau aku pula lepas tu berdebat dengan orang lain, aku kalah. Orang tu kata, aku ikutlah dia. Maka Imam Malik kata, ba'athallahu Muhammadan bidinin wahid wa araka tantaqil min dinin ila din. Sesungguhnya Allah telah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan agama yang satu, tetapi aku melihat engkau ini berpindah randah
daripada satu agama ke agama lain. You don't have a principle. You only like to berdiskusi, berdebat semata-mata tanpa ada satu prinsip yang baik. Kemudian Hasanul Basri juga, ada orang pernah nak ajak dia berdebat, dan dia tahu orang tu bila ajak dia berdebat dengan tujuan yang tidak baik, tujuan yang macam saya kata is perdebatan yang tidak mendatangkan manfaat. Apa kata Hasanul Basri? Amma ana faqad absartu dini, sesungguhnya aku celik dengan agama aku, jelas. Fa in kunta adlalta dinak faltamishu, kalaulah engkau tercicir agama engkau, kau carilah. Tak payahlah nak bergaduh-gaduh dengan aku, berdebat dengan aku, something yang tak memberikan manfaat. So ulama ni pun tahulah mana perdebatan yang baik. So itu yang mereka teruskan perdebatan. Apa yang perdebatan yang tidak baik, mereka tinggalkan. Dan ingat Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahmatullahi alaih kata, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa. Sesungguhnya aku menjamin sebuah rumah di pinggiran syurga bagi sesiapa yang sanggup meninggalkan perdebatan. Maksudnya perdebatan yang sia-sia, perdebatan yang dikeji ini, yang tercela ini, walaupun dia di pihak yang benar. If we know we are on the right side, but kita tinggalkan, saya contoh, kalau saya tinggalkan perdebatan, saya tahu benda tu sia-sia. Dan bila saya tinggal, I know my stand, saya tahu saya punya prinsipal, saya tahu apa yang saya kata, saya tahu hujah dan argument saya is jelas. Tetapi saya tinggalkan juga perdebatan itu kerana tahu ianya tidak membawa ke mana, dan kerana saya tahu dia akan membuka pintu mudarat yang lebih besar, maka saya tinggalkan perkara itu walaupun I think I am the right side. InsyaAllah, moga-moga Allah kurniakan syurga itu, rumah di syurga itu kepada saya. Doakan insya-Allah. Nabi SAW juga pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Kaum-kaum yang terdahulu ini, mereka ini tidaklah rosak, binasa ataupun tersesat, melainkan mereka ini setelah mereka ini tenggelam di dalam perdebatan jadal, insya-Allah. Ahlan wa sahlan Idshawa Zack. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah, insya-Allah. Doakan moga yang terbaik. Okey, kemudian is kata Al-Imam kata Isyawa, alhamdulillah anak saya sudah temuduga di Akademi Al-Khair. Alhamdulillah, barakallahu fik, ahlan wa sahlan. Itulah selingannya is kita sekarang ni dihimpit dengan cabaran PKP. Itu satu dilema juga sebenarnya bagi saya dan juga tim pihak pengurusan sendiri, sebab semua tahu, mak ayah kat sini semua tahu kan cabaran macam mana anak belajar menerusi online. Dia di luar daripada kita punya kawalan kita. Maksudnya anak tu berada di rumah, hubungan hanya dalam talian sahaja. Kita tak dapat nak tengok, kita tak dapat nak kontrol. Kalau anak tu nak cheat ke sana sini, tak beri tumpuan pun, kita tak boleh nak buat apa. Jadi itu cabarannya bila kata kita belajar menerusi online. Tapi insya-Allah, bab kata ahli-ahli pemikir Islam sendiri, pendidikan itu tak boleh kita berhentikan walaupun macam mana keadaannya. Maka dengan kadar apa yang kita mampu, kita cubalah rebut. Dalam bahasa Arab juga kata ma la yudraku kulluhu la yutraku, ma la yutraku julluh. Apa yang kita tak mampu untuk nak dapatkan kesemuanya, janganlah kita tinggalkan semuanya. At least ambil lah juga. Okey. Kemudian yang ketiga dalam poin yang kita sebutkan tadi, iaitu para ulama juga mengisyaratkan kepada kita jangan kita tenggelam dalam perbahasan ilmu kalam. Yang ini juga antara satu kenyataan yang sering disalah faham. Saya juga pernah kena bash kerana ini.
because of ramai yang menganggap saya mencela ilmu kalam totally. Itu satu kena faham lah. Maksudnya sometimes ada perbezaan istilah. Maksud ilmu kalam yang dikeji ini, iaitu satu perbahasan yang membawa satu falsafah-falsafah yang tiada dalam agama ini, cuba diimplementkan di dalam agama ini sehingga membuatkan asas prinsip agama yang telah digariskan oleh para salafus salih ini rosak. Okay? So itu sebab para ulama dulu mengeji ilmu kalam. Tetapi kena bezakanlah, bukannya ilmu kalam itu macam yang dicela itu macam ilmu mantik. Ilmu mantik ni antara ilmu-ilmu yang baik untuk nak kita pelajari. Maybe ada orang masukkan ilmu mantik itu sebahagian daripada ilmu kalam, but we have to focus. Apa yang nak maksudkan dengan ilmu kalam yang tercela ini adalah ilmu yang terlalu menggunakan akal fikiran semata-mata untuk nak membina satu prinsip dalam agama yang mana tiada petunjuknya daripada para salafus salih dulu. As we know, masa zaman-zaman dinasti Abbasiyah dulu, bila dah berlaku usaha penterjemahan yang aktif menterjemahkan kitab-kitab Yunan ke dalam bahasa Arab, maka ketika itulah banyak filosofi daripada Greek, daripada Yunan itu meresap ke dalam agama Islam sehingga menyebabkan perbahasan-perbahasan ranting agama, akidah itu sendiri yang telah terpengaruh dengan filosofi-filosofi ini. Akibatnya ada cendekiawan-cendekiawan Islam yang terpengaruh dan membahaskan aspek-aspek ketuhanan ini dengan falsafah-falsafah berikut, yang mana tidak pernah dibicarakan, yang tidak pernah difahami oleh generasi para salafus salih dulu. Tiba-tiba munculnya istilah-istilah jauhar, munculnya istilah-istilah Arab dalam ketuhanan Allah Azza wa Jal. Kemudian munculnya itu filosofi. This is the terrible of ilmu kalam yang kita maksudkan. Jangan mix dengan certain perbahasan cabang-cabang ilmu kalam yang baik. Tetapi apa yang dicela oleh para ulama, kerana kebiasaannya ilmu kalam ini telah membuka pintu yang luas sehingga boleh membuatkan seorang itu mudah untuk nak goyang sikit dia punya prinsip akidahnya. Kalau dulu kita tengok kelompok-kelompok seperti Mu'tazilah, kelompok-kelompok seperti Jahmiyah, mereka yang banyak asalnya adalah pengaruh daripada falsafah ilmu kalam yang dikeji ini. Jadi kemudiannya mungkin daripada titik tolak ilmu kalam yang ada itu, sebahagian cendekiawan Islam dulu pun cuba juga untuk nak twist balik filosofi mereka itu dengan konsep mereka itu sendiri. But it's still dangerous, is still berbahaya. But benda ni dia jadi macam you think too deep something, kan? Macam bila kita nak faham tentang Allah Azza wa Jalla, Allah dah kata laisa kamithlihi syai', kan? Tak ada apa yang seumpama dengan Allah itu boleh sama dengan sebanding dengannya apa pun. Apa-apa yang dinisbahkan kepada Allah Azza wa Jalla adalah sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Para salafus salih begitulah dalam memahami ayat-ayat asma, ayat-ayat as-sifat, ketuhanan Allah itu sendiri. Mereka tidak cuba untuk nak interpret secara berlebihan. Misal kata sekarang ni kalau kita tengok perbahasan, sebagai satu contoh, tengok perbahasan yang telah memecah belahkan umat Islam, misalnya dalam bab-bab sifat Allah, kan? Ayat-ayat berkenaan istiwa, ayat-ayat tentang nuzul, turunnya Allah ke langit dunia. Okey, ni saya tunjuk contoh macam mana ilmu kalam yang dikeji ni berfikir. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bagi tahu, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala thuluthul lailil akhir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu turun pada 1/3 malam akhir untuk nak tanya kepada hamba-Nya, siapa yang ada dosa, minta ampun, aku akan ampunkan. Siapa yang doa, minta apa-apa permintaan, aku akan makbulkan.
para sahabat dulu beriman sedemikian. Kita faham maksud nuzul, turun tu kita faham, tetapi kita tidak interpret macam mana Allah itu turun, yang kita kata tak ada apa yang serupa. Tak boleh kita nak samakan dengan makhluk. Cukuplah kita kata sesuai dengan selayaknya keagungan Allah Azza wa Jal. Tetapi bila datang falsafah ilmu kalam yang pelik-pelik ni, mereka datang mula nak fikir yang pelik-pelik. Macam mana Allah turun? Kalau kata bumi ni bulat, malam belah sini, siang belah sini. Kalau bumi itu berputar, siang sini terbalik pula, malam belah sini. Macam mana Allah boleh turun? Dia tengok, nampak tak dia fikir macam mana? Dia try tu menyamakan Allah itu, kudrat Allah itu dengan makhluk. Dia try menyamakan ketuhanan itu sama dengan makhluk. Kalau manusia ni only berada pada satu tempat pada satu masa. Kalau manusia ni kalau diturun, maksudnya dia meninggalkan tempatnya. So mereka cuba untuk nak berfikir terlampau deep, sampailah akhirnya benda-benda yang tak sepatutnya difikirkan oleh umat ni. Para sahabat dulu pun tak fikir ke tahap tu. Nabi SAW never explain tentang bab tu. Kita pula pergi sibukkan diri untuk nak masuk ke dalam perbahasan itu. Itu walaupun kita nampak simple, tetapi benda inilah yang telah mengkelompokkan banyak grup-grup, kelompok-kelompok terdahulu yang dinisbahkan kepada Islam. Munculnya golongan-golongan Mu'tazilah, munculnya golongan-golongan Jahmiyah, yang mana kita boleh kata prinsip asas dia is tanah yang satu, iaitu tanah yang menggunakan kepala otak ni sebagai asasnya. Boleh nak sampai lebih tinggi daripada boleh fikir lebih sampai kalau kita tengok falsafah batiniyah pun hari ini pun asasnya ada pengaruh daripada falsafah-falsafah kalam terdahulu yang dikeji. It's not to try to understand what the meaning of ilmu kalam yang saya maksudkan ini. Okay, sebab kat sana ada orang try tu untuk nak kata, Ustaz, mana ada ilmu kalam, ada yang baik kan? Kita kena faham apa maksud ilmu kalam yang dikeji oleh Imam Syafi'i dulu, para ulama dulu. It's something yang you overdo it. Yang if you not really be able to know the border, itu yang kita akan cross the border, dan kita akan tergelincir lah daripada landasan agama. So itu yang kita kena very careful. Ada benda yang tidak ada manfaat untuk nak kita perincikan, kita tinggalkan perbahasan tu. Sebab tu Imam Malik dulu pun bila ditanya, dia kata bila ditanya tentang macam mana Allah itu beristiwa, dia kata istiwa itu maklum, kita faham maksud dia, tetapi wal kaifiyatu majhul, tetapi cara macam mana Allah itu beristiwa kita don't know, kita tak tahu, Nabi tak beritahu, Allah tak beritahu, kita janganlah nak perincikan lebih-lebih dalam. Wassu'alu anhu bid'ah, bertanya tentangnya adalah satu benda yang bid'ah. Sebab benda ini Nabi pun tak pernah ngajar, sahabat pun tak ada pernah nak perincikan benda-benda begitu. Maksudnya benda yang khalas, leave it sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jal. Senang. Kita tak adalah nak berbalah sampai ke tahap pada hari ini. Akhirnya muncullah prinsip-prinsip fahaman-fahaman yang mula fikir daripada sudut qadarnya. Mikir tentang yang satu grup Jabariyah pula dipikir takkanlah manusia ni ada kuasa. Kalau Allah itu maha kuasa, maksudnya Allah lah yang telah memaksa kita. Kita langsung tak ada pilihan. Kita ni only like a puppet. Kita only macam boneka sahaja. Datang pula golongan yang fikir the otherwise, Qadariyah, yang mana dipikir pula manusia ada option full. Tuhan langsung tak ada peranan di dalam tindakan kita. Tuhan tak tahu apa yang akan berlaku melainkan setelah daripada berlakunya ia. Tak ada choice kat situ. Fikir inilah yang telah menyesatkan akidah kita, sebabkan kita try tu untuk nak tempelkan kepada Allah Azza wa Jal sesuatu yang kita tak faham. So ahli sunnah always moderate, faham apa yang selayaknya bagi Allah. Kita beriman sesuai macam mana yang apa yang Nabi dan Nabi SAW ajarkan kepada kita. That's it.
Tak payah nak pergi terjun. Macam mana rupa kursi Allah? Macam mana rupa ini? Macam mana rupa itu? Even Allah dah. Sahabat-sahabat, tengok dalam Al-Quran. Allah dah cerita a lot of ciri-ciri syurga, sifat-sifat syurga. Allah dah cerita yang syurga itu mengalir, ada mengalir sungai di bawahnya. Allah dah cerita ada pohon-pohon. Dalam hadis pun banyak. Saiz-saiz pohon. Pintu gerbang. Rumah-rumah istana. Certain of elemen-elemen syurga. Menggunakan kalimah-kalimah yang kita tahu. Sungai, batu permata, emas, something like that. Tetapi Nabi SAW dah bagi guide. Fima la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Something yang mata kita pun tak pernah melihatnya, yang telinga kita tak pernah mendengarnya, yang hati kita, pemikiran kita tak pernah terlintas. So do not think about macam mana rupa syurga tu. Cukup bagi kita untuk beriman dengan syurga, beriman dengan sifat-sifat yang telah dikhabarkan, dan kita kejar syurga macam mana yang telah dituntut kepada kita. Janganlah pandai-pandai nak imagine. Sebab tu masa saya pergi ke India sebelum ni, masa pergi tengok Taj Mahal. Salah satu yang diceritakan ni, Shah Jahan tu yang bina Taj Mahal ni, masa dia bina benda tu awal-awal dulu, dia cuba untuk nak meniru syurga-syurga punya sungai. Dalam Quran bila cerita ada air yang sungai yang dicipta daripada susu, ada yang dicipta daripada madu, ada yang dicipta daripada arak. Dia pun nak buat macam tu. Dia nak buat aliran air daripada madu, aliran air daripada susu. Dia dah habiskan terlalu banyak sumber-sumber alam dan juga tenaga manusia untuk nak menghasilkan, cuba untuk nak create, duplicate syurga. Akhirnya apa jadi? Rosak. Dia buat madu punya sungai, datanglah semua semut, belengeh lah jadinya, melekit sana sini. Bila buat letak air tu susu, dia pun basi, jadilah bau busuk. Tengok, tak boleh sama. Mana boleh nak sama? Ini sebab jahil dalam agama. Walaupun itu apa yang ciri-ciri Allah dah sebut dalam Al-Quran, but ianya tak akan sama dengan apa yang kita tahu dan kenali di dunia. So do not think too obvious tentang keutuhanan, melainkan apa yang Allah Azza wa Jalla tuntut kepada kita. Sebagaimana mata kita ni ada limitnya. Tengok mata kita ni berapa jauh boleh pergi. Kalau ada depan kita ada dinding, tu je lah, that's it. Kalau kita boleh tengok awan tu pun, langit tu, berapa jauh kita boleh nampak. Berapa detail pixel yang kita boleh nampak jauh di hadapan. Mata kita pun ada limitnya, telinga kita ada limitnya, apatah lagi otak kita. Otak kita pun, akal kita pun ada limitasinya. Ada something yang we cannot understand. We cannot understand. Banyak perkara-perkara mistik dekat dunia ni pun, hal ehwal jin dan sebagainya yang kita tak tahu. Kudrat kita, padahal kita hidup di dunia yang sama dengan jin-jin. Tetapi kita pun tak tahu hakikat jin tu macam mana. Kita tak boleh nak dapat, kita tak boleh nak tengok. We cannot understand. Dan sometimes benda-benda yang melanggar rukun fizik kita, sains kita pun, kita dah macam terpinga-pinga hairan. So janganlah tenggelam dalam perbahasan sebegini. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bila didengar anak-anak murid dia berdebat, adalah soal-soal ilmu kalam ni. So Imam Syafi'i tegur, Imam Syafi'i kata, kalau kamu nak berdebat dengan orang pun, janganlah kamu berdebat dalam satu topik yang mana akan membuatkan ending dia orang yang silap dikatakan kafir. Kalau kamu silap, maka kamu dikata kafir. Kalau nak debatlah something yang bukan termasuk di dalam perbahasan tu. Pada zaman Imam Syafi'i, pada zaman Imam Ahmad, dia boleh sampai ke tahap tu. Perkara-perkara yang
antara kufur dan tidak. Padahal itu sesama kelompok yang dinisbahkan kepada Islam. Itu apa bahaya. Kata Abu Yusuf, anak murid kepada Imam Abu Hanifah, man talabal ilmi bil kalam faqad tazandaq. Siapa yang menuntut ilmu secara ilmu kalam ini, maka dia telah berlaku zindiq. So itu kata ulama yang nak membahaskan tentang bahaya benda-benda macam ni. But saya tidak mempukalkan semua. Ini secara umumnya is dangerous, tetapi di sana juga ada part-part yang mungkin boleh kata macam bisa lah kita kata. Overall bisa ni bahaya. Bisa ular ni kita boleh kata bahaya. Tetapi bisa ular ni juga sometimes boleh dijadikan sebagai antidote, dan boleh dijadikan untuk nak melawan balik virus. Sebab dengan kadarnya lah. Janganlah dia lain daripada kadarnya, maka dia akan menjadi racun semula. Jadikanlah ilmu itu mudah seperti orang-orang Badui yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok hadis-hadis yang macam mana soalan-soalan Arab Badui bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan betapa Islam ini is very simple, Islam ini mudah. Tak macam hari ini. Kadang-kadang itu saya fikir juga kan, zaman para sahabat dulu, it's very simple to learn Islam. You learn Islam untuk beramal, that's it. Tetapi sekarang ini, susahnya nak belajar kan. Ada macam-macam disiplinnya, ada macam-macam, sebabkan syubhat-syubhat yang berleluasa, sebabkan penyimpangan yang dilakukan, yang muncul sekarang. Itu yang menjadikan benteng yang kita nak bina itu lebih kena kukuh. Tanpa ada benteng yang kukuh, maka agama kita ni akan rapuh, diserang oleh mereka-mereka yang tidak ataupun ada niat yang tak baik pada agama kita. Kemudian kata Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah, kita sambung lagi apa yang Syekh Bakar Abu Zaid kata. Diriwayatkan secara sahih daripada Ad-Daraqutni bahawa dia berkata, tiada sesuatu yang lebih aku benci daripada ilmu kalam. Saya katakan orang ini tidak pernah membahas ilmu kalam dan berdebat, ia tidak pernah melibatkan diri di dalamnya. Dia adalah seorang salafi. Ahli sunnah wal jamaah adalah orang yang mengikuti jejak peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, wa ahlu sunnah hum naqawatul muslimin wa hum khairun nasi linnas. Ahli sunnah adalah orang-orang pilihan di antara kaum muslimin. Mereka itu manusia yang paling baik kepada manusia-manusia yang lain. Tetaplah di jalan ini, janganlah mengikuti jalan-jalan selain daripadanya sehingga kalian dicerai-beraikan daripada jalannya. Okey, tengok implikasi. Saya tambah sikit lagi apa implikasi benda-benda seperti kalam ni. Dalam ilmu hadis, siapa yang belajar, dia ada apa yang dipanggil sebagai hadis mutawatir dan juga hadis ahad. Siapa yang belajar usul fiqh, belajar hadis, dan even belajar usuluddin sendiri pun, dia akan familiar dengan apa yang disebut bahawa hadis ahad ini membawa kefahaman adhan, sangka-sangkaan. Hadis mutawatir sahaja yang memberi yufidul qata', yufid, yang memberikan faedah yang meyakinkan. Maksudnya hadis yang mutawatir sahaja yang meyakinkan, hadis-hadis ahad tidak cukup meyakinkan. That's adalah kesimpulan yang dipengaruhi oleh ilmu-ilmu kalam, which is, saya boleh kata this is the misconception. Hanya kerana mutawatir itu banyak jalan, even nak kata banyak jalan tu pun berkhilaf, baru banyak nak kata nak sampai tahap mutawatir. Hanya kerana perbezaan jalan, satu hadis itu ada 30 jalan, satu hadis itu ada satu jalan, maka kita boleh kata, yang satu jalan itu yufidud dhan, yang ini tak berapa boleh dipakai, dalam akidah pun tak boleh pakai,
Kan kita boleh jumpa dalam dia kata hadis ahad tidak boleh digunakan dalam akidah. Siapa kata tak boleh pakai dalam akidah? Dalam akidah ni lah, kerana hadis yang ahad yang satu jatuh satu dua jalan ni sahajalah. Tengok macam mana Nabi utuskan Muaz ke Yaman. Seorang pergi Yaman untuk nak seru kepada manusia kepada akidah yang penting. Nabi utuskan Ali ke Yaman. Nabi utuskan si fulan ke sana kemari dengan satu jalan sahaja. Adakah itu bukan dalam perbahasan akidah? Untuk nak kita kata hadis ahad tak boleh dipakai dalam akidah. Banyak hadis-hadis dalam Bukhari umpamanya adalah daripada perbahasan hadis yang ahad. Hadis yang ada satu jalan, dua jalan, tiga jalan. Hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis pertama sekali di dalam Bukhari adalah hadis ahad. Hadis yang gharib nisbi, satu jalan. Umar satu-satunya sahabat yang riwayatkan. Muhammad, dia kemudian Alqamah, hanya seorang sahaja tabi'in yang riwayat. Ibrahim At-Taimi, kemudian sampai kepada Yahya bin Sa'id Al-Ansari, satu sahaja daripada generasi mereka. Tetapi ini adalah hadis yang kita yakin akan penghujahannya, akan kebenarannya. So bagi saya membezakan antara ahad dan mutawatir ini untuk dalam bab-bab penghujahan is not right. Walaupun dia ada di dalam kitab-kitab, kita tengok memang ada pengaruh sebab daripada zaman ilmu usulul fiqh dulu, zaman-zaman Khatib Baghdadi, yang mana pada itu memang ulama-ulama usuli memang ada that kind of elemen-elemen pengaruh ni. So akhirnya perbahasan ilmu hadis itu ikut. Bukan kata pembahagian itu tidak boleh dilakukan, tetapi untuk nak specify mutawatir ini sebagai yakin, ahad ini tidak yakin, this is something is not right. Okay, baik. Kita tengok dulu sebelum kita pergi kepada poin nombor 3. Kita tengok kalau ada soalan yang ada di Zoom. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah beri kesihatan kepada Doktor. Amin. Amin wa iyyakum. Semoga kita semua sihat. Assalamualaikum Doktor. Ada rujukan website atau buku-buku tak untuk jauhi ilmu kalam untuk orang awam seperti kami? Risau pula. Sebenarnya bukan tak ada, tetapi dia sangat banyak dan complicated. Sebab dia ada tajuk-tajuk yang berkaitan itu dan ini. Cuma asas yang saya boleh nasihat macam tadi tu ialah apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasul daripada benda-benda ilmu ghaib, ini semua kita beriman, dan janganlah kita terjun ke dalam kancah-kancah itu untuk nak memahaminya selain daripada apa yang Allah Azza wa Jalla telah perintahkan kepada kita. Cukup apa yang Nabi telah sampai kepada kita, para ulama telah explain kepada kita. Do not imagine something yang tidak memberikan kita benefit, faedah kepada amalan kita. Ini kitab apa ya Ustaz? Ini adalah kitab Hilyah Talibul Ilm, adalah kelas kita selang 2 minggu kita belajar bersama. Baik, kita ambil lagi satu insya-Allah sebelum kita buka soalan-soalan untuk siapa yang ada soalan. Poin yang ketiga iaitu dikatakan yang Syekh Bakar Abu Zaid sebut, sentiasa takut kepada Allah. Berhias diri dengan memperbaiki kondisi lahir dan batin dengan rasa takut kepada Allah. Caranya dengan menjaga syiar-syiar Islam, menyebarluaskan sunnah dengan mengamalkan dan mendakwahkannya, mengajak manusia kepada ajaran Allah, mengajar mereka dengan ilmu, sikap dan amal, berhias dengan sifat kesatria, lapang dada dan sikap yang baik. Semua itu kuncinya adalah rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Kerana itu Al-Imam Ahmad rahimahullah berkata, Aslul ilm
khasyatullah. Pangkal ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Kerana itu, peliharalah selalu rasa takut kepada Allah, baik ketika bersendirian ataupun di hadapan orang ramai. Manusia yang terbaik adalah manusia yang memiliki khasyah, rasa takut kepada Allah. Tidak ada yang takut kepadanya kecuali para ulama. Oleh kerana itu, manusia yang terbaik adalah ulama. Jangan lupa bahawa seseorang tidak disebutkan sebagai ulama melainkan setelah mereka mengamalkan ilmu. Dan seorang ulama tidak akan mengamalkan ilmu kecuali apabila dirinya selalu tertanam rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Okay. Sentiasa takut kepada Allah. Ini sifat yang perlu ada dalam talibul ilm. Kita kalau langsung tak ada worry kita kepada Allah, kita tidak risau yang kita akan tergelincir, maka itu bererti kita bukan lagi seorang penuntut ilmu yang sejati. Allah puji ciri-ciri orang yang beriman dalam Al-Quran, yabkuna wa yazidahum khusyu'a. Mereka ini selalu menangis dan makin bertambah khusyuk mereka. Allah pesan lagi, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada aku sekiranya engkau orang yang beriman. Dan Nabi SAW tambah lagi, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Bukan bererti hanya ulama sahaja yang boleh takut kepada Allah. Ulama itu adalah orang yang berilmu. So, apa-apa ilmu sekalipun yang kita timba, apa-apa sekalipun bidang yang kita ceburi, engineering, perubatan, sains, astronomi, whatever it is, sekiranya ilmu yang kita pelajari itu membuatkan kita lebih mengenali Allah, lebih berasa hampir dan takut kepada Allah, itulah ilmu yang memberi manfaat kepada kita. Tetapi sudah tentu orang yang sepatutnya lebih takut kepada Allah iaitu para ulama di dalam ilmu agama. Kerana mereka inilah yang berkecimpung dengan qala Allah, qala Rasul. Mereka lah yang berinteraksi banyak dengan nas-nas yang lebih kenal tentang Allah dan Rasulnya. Maka sepatutnya mereka ini yang lebih utama untuk nak berasa takut sekiranya melakukan dosa, berasa takut untuk nak melanggar batasan yang telah diperintahkan oleh Allah. Seandainya ilmu yang kita pelajari ini tidak membuatkan kita bertambah sifat khasyah kita, risau kita, tidak membuatkan kita takut akan kebesaran Allah, tidak membuatkan kita takut dengan kelemahan diri sendiri, al-khawf wal khasyah, maka ilmu yang kita pelajari itu kurang memberikan manfaat kepada diri kita. So, always selalu fikir apa yang kita nak ucapkan, apa yang kita nak buat, apa yang kita nak tulis, Allah Azza wa Jal akan hisab. Ma yalfidhu min qawl illa ladaihi raqibun atid. Allah kata dalam Al-Quran, tak ada satu pun yang kita lafazkan melainkan ada yang menulis, malaikat yang menulisnya. Ingat, semua ucapan kita nanti akan dihisab oleh Allah. La tazulu qadama abdil mu'mini yawmal qiyamati hatta yus'alu an arba'. 4 orang yang akan ditanya. Kita tak akan berganjak di hadapan Allah. Dalam hadis riwayat Tirmizi, antaranya tentang ilmu kita, apa yang telah kita amalkan. So, jangan kita lupa, fabima naqdhihim mithaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi wa nasu hazzan mimma dhukkiru bih. Allah melaknat golongan yang mana mereka ini lupa apa yang telah mereka peringatkan. Dan dalam kata-kata Syekh Bakar Abu Zaid sendiri, always kita kena selalu jadi penuntut ilmu yang mengajarkan ataupun mengajak orang ke arah amal yang saleh, ke arah ilmu yang bermanfaat, dakwah kepada orang. Tapi jangan kita terlupa tentang diri kita sendiri. Maksudnya,
kita bagi peringatan pada orang, ingatkan diri sendiri. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khatib probably, Nabi SAW sebut, mathalul alimi alladhi yu'allimu an-nasa al-khair wa yansa nafsahu kamathali siraji yudhi'u lin-nas wa yuharriqu nafsah. Perumpamaan bagi orang yang mengajar kepada manusia, mengajak manusia kebaikan, tapi dia melupakan diri sendiri, adalah seumpama orang yang membawa lampu untuk nak menerangi jalan-jalan orang lain, tetapi dia membakar diri. Seumpama lampu ataupun lilin, pelita ke apa, yang dia memberikan cahaya kepada orang lain, tetapi dia membakar diri sendiri. So we don't want that. Kita tak mau jadi seorang penuntut ilmu yang macam tu. Kita tak mau jadi penghafal Al-Quran yang begitu. Kita nak jadi orang yang memberikan manfaat kepada diri kita dan juga orang lain. But bila kita belajar, biar kita dulu dapat manfaat. Maksudnya kita amalkan, kita hayati, kita understand, then baru we can share to the people. So itulah tanggungjawab dan tugas kita sebagai penuntut ilmu. Idzal ilmu lam ta'mal bihi kana hujjatan 'alaik wa lam tu'dzar anta bima anta jahilu. Wa lam tu'dzar bima anta jahilu. Fa in kunta qad utita ilman fa innama yusaddiqu qawla al-mar'i ma huwa fa'iluh. Kata syair, kalaulah ilmu itu tidak diamalkan, maka dia akan menjadi hujah bagi kita dekat akhirat nanti. Kita akan ditempelak ke akhirat nanti. Masa tu kita dah tak ada keuzuran lagi. Dan sekiranya kita diberikan satu ilmu itu, maka apa yang boleh membuatkan kata-kata kita dipercayai? Sudah tentu jika kita walk the talk. Maksudnya kita mengamalkan apa yang kita lakukan. Baik, insya-Allah kita akan sambung lagi. Cuma kita buka lagi soalan bagi sesiapa yang ingin bertanya. Okey, ada yang bertanya. Assalamualaikum doktor, moga sihat sekeluarga dalam peliharaan dan rahmat Allah. Apa hukum seorang isteri memberi zakat kepada suami? Mohon pencerahan, jazakallahu khairan. Zakat ini yang kita tak boleh bagi sebenarnya adalah orang yang di bawah tanggungjawab direct kita. Sebagai satu contoh, bagi seorang lelaki, nafkah wajib ke atas isteri. Nafkah itu wajib kepada anak sendiri. Kan? Jadi tak boleh seseorang itu memberi zakat kepada mereka yang di bawah tanggungjawabnya secara wajib. Tetapi seandainya seseorang itu bukan tergolong di dalam tanggungjawabnya, maka jika orang itu adalah termasuk di dalam asnaf yang Allah Azza wa Jal telah firmankan, innamas sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 asnaf yang disebutkan Al-Quran ini, sekiranya orang itu, kalaulah dia keluarga kita umpamanya, tetapi dia bukan tanggungjawab kita, maka boleh untuk nak kita memberi zakat kepada dia. Ia termasuk di dalam hadis yang Nabi SAW bagi tahu, as-sadaqatu, kepada kaum keluarga itu ada 2 pahala. Dapat pahala sedekah dan pahala silaturahim. Jadi bagi seorang isteri, dia bukan tanggungjawab dia untuk memberi nafkah kepada suaminya. Maka sekiranya suaminya itu memang tergolong di dalam mereka yang asnaf itu, maka boleh untuk seorang isteri itu untuk memberi zakat kepada suaminya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada sebarang soalan lagi daripada sahabat-sahabat hadirin dan hadirat? Maybe ada yang berkaitan dengan apa yang kita bincangkan umpamanya pada malam ini. So far tak ada, doktor.
Oh, okey, ada satu dalam chat ini ada tanya direct message. Bagaimana kita hendak berinteraksi dengan ustaz-ustaz yang berlainan penjelasan dalam satu topik? Ustaz kata okey, yang lain ada hujah yang lain. Macam yang saya bagi tahu tadi pada awal-awal, kita kalau bab tu kita orang awam, maka kita hanya boleh compare daripada sudut siapa yang kita yakini, siapa yang kita percayai. Daripada sudut percaya itu kita tengok kepada aspek agamanya, kejujuran dia dan kekuatan ilmu dia, dia punya kelayakan ilmunya. So di situ yang akan membina kepercayaan, macam mana di dalam hadis Nabi. So kita tak terima hadis seseorang itu melainkan dia punya agama dia baik, dia menjauhi ada sifat yang boleh membuatkan mungkin dia tidak amanah dalam ilmu dia, dan dia punya keilmuan itu kuat, kukuh. Orang itu kita percaya. Begitu juga macam saya kata tadi, saya nak buat satu operation. Satu doktor kata operate, satu doktor kata tak payah operate. Yang mana satu saya nak ambil? Maka dari situ kita akan pilih. Kita tak tahu yang mana satu baik, kita akan at the end kita tengok, okey, doktor ni nampak berpengalaman, doktor ni nampak jujur, nampak dia ni nampak macam seorang yang expert dalam bidang dia, warak dan seumpamanya. So kita mungkin akan cenderung untuk pilih. Itu sahaja yang kita boleh lakukan kalau kita tidak memiliki ilmu dalam bab tersebut. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sebab kalau kita nak kata mana satu ustaz yang betul pun, maybe kita tak tahu sebab kita pun not enough knowledge in that. Assalamualaikum Ustaz, siapakah yang tergolong dalam golongan asnaf? Okey, ini ayat yang tadi kita baca tadi. 8 golongan yang Allah telah sebut di dalam dalam golongan asnaf itu, iaitu fakir, miskin, wal amilin, iaitu orang-orang yang mengutip zakat. Sebagai contoh dalam konteks negara kita ini, jabatan zakat lah. So dia ada duit-duit zakat yang diguna untuk pengurusan dia, itu amil. Wal mu'allafati qulub, orang-orang yang ingin dijinakkan hatinya di dalam Islam, sama ada orang tu baru masuk Islam ataupun orang yang kita expected dan kita harapkan dia untuk nak memeluk Islam. Wafir riqab ni adalah orang-orang yang ada belenggu sesuatu yang macam konteks zaman dulu macam hamba. Kita nak bebaskan hamba tu. Dalam definisi amalan-amalan zakat negeri-negeri sekarang, sebahagian negeri is antaranya untuk orang yang nak membebaskan diri dia yang terperangkap dalam, contohnya dalam lembah pelacuran, dalam serta-serta benda yang kita nak bebaskan dia supaya dia boleh beramal dengan agama dengan lebih free. Wal gharimin, orang-orang yang dibebani dengan hutang. Wa fi sabilillah, fi sabilillah ni benda-benda yang boleh dibawa kebaikan untuk yang boleh beri manfaat di jalan Allah, agama ini. Seperti contoh, kita bagi zakat kepada pusat-pusat tahfiz, kepada institusi dakwah agama sebagainya. Banyaklah fisabilillah ini luas, apa-apa yang boleh memberi kebaikan kepada agama. Wabnis sabil, iaitu orang-orang yang terperangkap di dalam musafir. So orang-orang yang musafir, macam pelajar-pelajar yang menuntut ilmu tu pun boleh masuk dalam fisabilillah jugalah. So kadang-kadang dia ada satu orang ni, dia boleh dia masuk macam-macam jenis kategori asnaf. Dia lah mu'allaf, dia lah miskin, dia lah Ibn Sabil. Tapi kita akan bagi based on benda yang paling clear lah untuk dia. So itu antara 8 asnaf yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Assalamualaikum doktor, berkaitan ilmu kalam tadi, kalau contoh kat minda kita terlintas apa yang ada kat syurga itu adakah salah? Tapi kita tahu syurga memang tak akan dapat dibayangkan, cuma kadang-kadang terlintas. It's okay, kalaulah kita tahu benda itu tak sama, of course it's not. Tetapi terlintas tu disebabkan harapan kita yang teringin sangat kat syurga. But otak kita ni hanya boleh memikirkan apa yang kita lihat dan kita tahu apa yang based on kehidupan kita di dunia. But as long as we know it's not the same, it will be much greater daripada what we thought
that's fine insyaAllah. Ada yang tanya lagi, Ustaz, daripada IG, macam mana kita nak belajar ilmu dunia tapi mendekatkan diri kita kepada Allah? Of course, niat yang baik. So any kind of ilmu, selagi mana kita niat untuk dijadikan sebagai ibadah, maka insya-Allah bila kita dapat pahala, kita akan diganjari Allah, itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Disebabkan ibadah itu apa? Kul jami' ma yuhibbullah. Semua jenis amalan yang boleh meraih cinta dan kasih daripada Allah. So kalau kita belajar misal kata ilmu engineering, kita tahu ilmu itu adalah satu ilmu yang insya-Allah one day kita nak berkhidmat dengan kudrat yang kita ada, kemahiran yang kita ada tu kepada orang Islam untuk nak membangunkan umat Islam, maka insya-Allah itu akan jadi ilmu yang bermanfaat, yang kita akan dapat menyumbangkan kepada umat Islam. Itu adalah satu ibadah. Walaupun mungkin tak secara direct, tetapi mungkin kita dapat, mana tahu jadi super engineer, ada gaji tinggi, so boleh menyumbang banyak kepada agama Allah. Maybe kita boleh membina tempat-tempat, facilities dengan kepakaran yang kita ada semua. Maka insya-Allah itu semua boleh mendekatkan diri kita kepada Allah sebab niat kita betul. So always betulkan niat. Bila niat kita betul, insya-Allah Allah sayang pada kita sebab kita ingat kepada Allah, dan itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ustaz, bagaimana dengan infak pada sekolah pondok, pusat-pusat asnaf yang ketara mereka melakukan perkara-perkara bid'ah? Well, it's up to you untuk nak menilai, sebab kalaulah kita merasakan bahawa perkara-perkara yang salah itu mengatasi kebaikan ataupun kebenarannya, maka kat situ mungkin kita tak pilih lah tempat tersebut. Baik kita tolong, kita bagi pusat-pusat tahfiz yang insya-Allah boleh memberikan insya-Allah yang boleh menyumbang lah kepada agama kita, yang boleh membantu sunnah kita insya-Allah. Okay, so itu pun boleh. Even Akademi Al-Khair sendiri pun, kalau ada siapa-siapa, kita tak minta sumbangan, tetapi siapa yang nak mendermakan atau infak zakat mereka itu kepada Akademi Al-Khair pun boleh, tak ada masalah. Itu insya-Allah boleh kita gunakan untuk membina generasi dan facilities anak-anak di sana. Baik. Okey, kalau kita tak ada apa-apa soalan lagi, insya-Allah nanti kita akan sambung lagi pada minggu yang akan datang. Jazakumullahu khairan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam.